Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Satu keadaan pada hari kiamat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa matahari akan didekatkan dengan manusia. Bila matahari didekatkan, keadaan manusia ni dengan peluh. Rasulullah sebut ada kalangan mereka yang peluhnya sampai ke buku lali, ada yang peluhnya sampai ke lutut, ada yang peluhnya sampai ke pinggang. Pinggang ke pinggan? Pinggang. Oh, Terengganu sebut pinggang. Dan ada yang sampai ke mulut. Kita agak-agak peluh kita sampai ke mana? Ada orang sampai ke lutut, ada orang sampai ke pinggang, ada orang sampai ke mulut. Masing-masing berdasarkan amalan masing-masing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam satu hadis yang lain, pada hari itu ada 7 golongan manusia yang akan mendapat teduhan Allah. VIP ni. Jadi kita nak ulang kaji sikit hadis pagi ni berkenaan dengan 7 golongan VIP. Saya nak baca sikit, kita bincang-bincang nanti. 7 golongan ni, saya banyak baca hadis ni di banyak masjid. Sebab duk terasa bahawa ia sangat-sangat penting dan untuk kita hayati. 7 golongan sebenarnya maksudnya 7 sifat manusia. 7. Dan tujuan apa baca hadis ni, habis kuliah nanti kita tengok 7 ni, tengok kita ada 3 sifat. Oh, alhamdulillah lah, boleh dapat teduhan jadi VIP. Ataupun kita tengok ada 1, alhamdulillah. Ataupun kita tengok macam tak ada je. Carilah antara 7 ni yang paling dekat dengan kita, yang paling senang mungkin kita nak buat. Cuba supaya kita dapat teduhan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita nak tengok. Orang perempuan ramai yang bawa buku. Nanti bawa buku, catik tu 117 ni. Orang lelaki tak apa, hafal macam biasa. 7 golongan. Ini penting sebab kita nak cek kita nanti. Hadisnya berbunyi gini, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7, yang nak tulis boleh tulis macam ni.
Rasulullah bersabda yang bermaksud, ambil hadis ni dulu, lepas tu nanti ni kita bincang. Kurang-kurangnya balik boleh baca balik yang dah study tu. Yang pernah sebelum ni saya pernah bawa dah buku saya ni pada yang pernah beli buku ni 20 checklist akhirat ni. Ni checklist yang keempat. Ada itu saya bawa buku ni, buku alhamdulillah buku sulung saya. Sulung pun lama dah. Saya sebut pada checklist yang nombor 4. 7 golongan yang mendapat yang Allah naungi mereka pada hari yang tiada naungan, teduhan, melainkan teduhan Allah. Buat titik bertindih, bawah tu buat nombor 1. Imam yang adil. Dalam kurungan pemimpin. Tak payah tulislah perkataan DALAM dalam kurungan. Tak, buat kurungan. Yang pemimpin. Nombor 1, pemimpin yang adil. Nombor 2, syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal. Remaja yang meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah. Growing. Saya ulang balik. Remaja yang meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah. 2. Nombor 3, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ada satu masjid tu saya bagi kuliah, adalah makcik-makcik ramai ni, dia ambil nota, ambil. Saya tengok seorang makcik tu banyaknya dia tulis. Habis kuliah saya tanya, cik, banyak nota ambil makcik tulis apa tu? Dia tengok, makcik pun tak tahu tulis apa. Ustaz lah laju sangat. Laju, dia marah kita laju. Sebab dia pun tak tahu tulisan dia sendiri. Itu saya baca perlahan ni. Saya ulang balik nombor 3 tadi. Sebab bukan apa, alang-alang biarlah dapat cantik, jadi bermanfaat. Nombor 3 balik seorang yang rumahnya dekat dengan masjid. Betul? Silap. Cantik betul lah tu. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. 3. Nombor 4, ni golongan-golongan yang akan mendapat teduhan Allah. Masa hari orang duk berpeluh, dia dapat teduh. Kalau ada sifat ni, insya-Allah. Yang keempat, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ini golongan keempat. Saya ulang balik. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima ni panjang sikit. Belakang sempat dah nombor 4. Nampak? Sempat? Yang kelima, pemuda yang digoda berzina oleh perempuan yang cantik lagi berpangkat, lalu ia menjawab, aku takut kepada Allah.
Saya ulang balik. Pemuda apa tadi? Apa? Pemuda yang digoda berzina oleh perempuan yang ada dua sifat perempuan ni. Yang cantik lagi berpangkat. Lalu dia kata, aku takut pada Allah. Ni Nabi sebut je lah pemuda, tulis pemuda. Sebab kalau orang tua kena goda, dia kena fikir tokat Ali pula, dia pakak banyak benda nak fikir. Jadi Nabi sebut ni orang muda, sebab nafsu syahwat orang muda. Hak goda pula comel, berpangkat. Lalu dia jawab, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Tak ada kecil manis ke pemuda ni. Yang keenam, ni kita buat live ke ni? Ni buat live ke ni? Ada orang tengok live ni? Assalamualaikum. Yang tengok live, tolong beritahu dari mana. Dia orang tengok live ni ada 4 pesanan kita. Orang tengok live. Yang pertama, tolong beritahu dari mana. Yang kedua, tolong beritahu clear ke tidak suara. Kan? Beritahu. Yang ketiga, tolong tekan butang share. Tik. Kita boleh sambung pahala. Yang keempat, kena rajin datang masjid juga, jangan tengok live saja. Kan? Sebab orang tengok live ni mungkin dia dalam perjalanan nak balik kampung, nak pergi ke airport, ataupun mungkin ada orang perempuan uzur tak dapat datang masjid. Baguslah buat live ni. Dia lagi bagus. Yang tengok live ni, bila ustaz kuliah dia tengok live, dekat ruang komen tu dia tarik pula poin-poin yang ustaz kuliah. Mana bila dia dengar kita kuliah, dia pun tarik dekat ruang komen, apa saja poin yang dia faham, dia tarik. Bermakna dia sedang follow. Bagus masjid kita ni. Kita manfaatkan teknologi untuk, mungkin ada orang yang uzur sakit, dia jemaah masjid kita, tapi dia tak dapat datang sebab warders ataupun anak dia sakit, ayah dia sakit, kena jaga mak, takut terlepas dengan kuliah. Ya. Nombor berapa pula? Nombor 6. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan. Masya Allah. Saya ulang balik sekali lagi. Apa tadi yang kena? Seorang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekah sehingga apa? Tangan kiri tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan. Ni perumpamaan Rasulullah lah. Dia sedekah tu disembunyikan. Tak payahlah kita nak sedekah tu tangan kiri kita tok belakang baru boleh sedekah. Kan? Maksudnya dia sembunyikan sedekah. Nanti kita bincang. 6 dah. Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Seorang yang mengingati Allah di kala bersendirian, lalu ia menitiskan air mata. Allahu Akbar. Yang ketujuh, seseorang yang mengingati Allah di kala bersendirian, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. Berapa semua? 7. Cuba tengok balik. Kita dalam grup boleh masuk. Ada tak? Cik belakang ada? Berapa?
Tuan Haji berapa ke yang kena goda tu? Kita tengok tengok satu persatu. Yang pertama apa tadi? Tak ingat dah. Yang pertama, tengok orang catik buku. Imamun adil. Melayu kita, orang Melayu, kalau sebut perkataan imam, maksudnya tu imam semayang. Tapi bila Nabi Muhammad letak sifat yang adil, maka ia memberi makna pemimpin yang adil. Apa makna adil? Sama banyak. Ni 500 semua. Sama banyak ke adil ni? 10% semua kena. Adil bukan makna sama banyak, equal, tak. Adil maknanya meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Wad'u syai'in fi mahallihi, letak sesuatu kena pada tempat. Itu makna adil. Orang kaya kena bayar zakat, orang miskin tak payah. Orang bisnesnya besar, dia yang bayar zakat 2.5%. Tu pun tak banyak, 2.5%. Ada 100,000, berapa kena bayar? 200,500 tambah kosong sebiji lagi, 2,500. Cuba tengok nilai yang dia ada dengan 100,000, 2,500, 2.5%. Tapi dia ada 7,000 je, dia tak payah bayar zakat, tak cukup nisab. Dia bukan semua kena 2.5%, tak semua. Itu baru adil. Tapi tuan-tuan, orang zakat 2,500, ramai orang bayar, ramai. Tapi kalau duit ada 1,000,000, berapa zakat kena bayar? Semua tahu 25,000. Ramai ada 1,000,000 ni biasa bayar dah. 25,000. 25,000 ni ramai yang tak bayar. Dia jadi rasa sayang. 25,000 ni boleh beli kancil seekor anak buat pergi universiti. Dia rasa sayang lah, sebab 25,000 dia nampak. Tapi sebenarnya 2.5% daripada duit awak 1,000,000. Dia jadi rasa sayang. Masa 2,500, masa 200,500, okey bayar. Tapi bila 25,000, banyaknya. Duit awak 1,000,000. Adil Islam, letak sesuatu kena pada tempat. Pemimpin yang adil, dia akan mendapat naungan Allah di hari akhirat. Lawan dia pemimpin yang zalim. Yang zalim ni walaupun kat dunia dia dapat grandstand, dia dapat special apa semua, tapi di hari akhirat dia tidak dapat teduhan Allah. Jadi nak tahu adil tak adil ni, reference dia tengok Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya dapat balik awal sejam Ustaz kalau isteri saya mengandung, itu confirm adil tak semestinya lagi? Isteri mengandung dapat balik awal sejam, bagus juga. Maknanya kalau orang ada 4 isteri, dia boleh awal 4 jam. Tu bagus juga tu. Half day. Jadi yang adil neracanya tengok pada Al-Quran, tengok pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh pemimpin yang adil. 10 tahun jadi ketua negara Nabi Muhammad. 10 tahun jadi ketua negara di Madinah. Kita orang Islam ada contoh semua, ekonomi, sosial, perang, damai, terima delegasi asing, orang masalah cerai berai, orang masalah kejiranan, ada complete way of life. Mana-mana pemimpin yang mencontohi, berusaha mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin ini akan mendapat teduhan di hari akhirat nanti. Ulama hadis yang syarah hadis ni, dia kata sebab apa dalam 7 senarai ni Rasulullah letak nombor 1 pemimpin yang adil. Sebabnya ialah
Disebabkan nombor 1 ni akan melahirkan ramai lagi 6 golongan yang seterusnya. Kalau ada nombor 1, yang belakang ni lagi ramai ada nanti. Tu dia. Tapi kalau nombor 1 tak ada juga golongan belakang ni. Tapi kalau ada nombor 1, yang belakang lagi ramai akan wujud. Ada sini dalam masjid kita ni yang nak jadi PM. Cuba kat tangan. Tak apalah, PM tepi. Kalau ada nak jadi ketua negara, jadilah yang adil, dapat teduhan Allah di hari akhirat. Tak ada? Tak ada? Berat tanggungjawab Ustaz, tak berani nak fikir. Tak apalah, kalau tak ada, terlepas dah 1 golongan, ada 6 lagi. Ni harapan kita ni. Lepas dah 1. Yang kedua apa? Remaja yang meningkat usia dalam keadaan taat. Remaja. Ada remaja dah ni? Allah, tengok pada nombor IC tak remaja dah Ustaz. Remaja tak? Tak dah. Terlepas pula. Tadi yang pertama terlepas dah. Siapa remaja kat tangan? Tapi kita ada anak-anak kita. Kita ada cucu-cucu kita. Untuk kita doakan, untuk kita tarbiyah mereka supaya dapat tumpang, dapat naungan Allah dalam grup yang kedua ini. Remaja yang meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah, dia growing. Bahasa Arab Nabi sebut nasya'a, growing, maknanya meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah. Umur usia remaja ni usia yang sangat mencabar. Usia sedang mencari identiti. Kita yang sekarang pagi subuh ni duduk dalam masjid, ni semua datang masjid sejak zaman remaja dulu ke? Ke lepas pencen? Ke lepas buat bypass? Alhamdulillah. Better late than cepat je dan never. Alhamdulillah, Allah sayang kat kita. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita tak apalah, kita terlewat tak ada masalah. Tapi dah kita jumpa dah hadis ni, bayangkan wajah anak-anak kita, bayangkan wajah cucu kita, doakan mereka, nasihat, usaha, jangan putus asa. Moga-moga mereka menjadi calon golongan kedua ini. Alhamdulillah. Ustaz, saya kesedaran agak lewat Ustaz, tapi saya tak nak anak saya lalu apa yang saya pernah buat silap. Alhamdulillah, bagus tu, bagus sangat. Ustaz kata, ayah bagus kalau boleh ajar anak mengaji Quran. Masalahnya sekarang Ustaz, anak saya tu Iqra' 5, saya Iqra' 3. Apa? Keluar duit hantar dia belajar. Kita belajar suku. Segan juga dia tahu kan kita Iqra' 3. Ustaz, saya nak belajar tapi seganlah kalau orang tahu saya Iqra' 3. Pergi belajar senyap-senyap. Cari imam, bila, guru, belajar 2 orang. Bayar duit minyak masa dia, ajar kita. Ustaz, nanti kalau yang ajar saya tu bocorkan rahsia saya Iqra' 3 macam mana? Buat surat aku janji. Kalau bocor rahsia saman kau. Tak apa. Malu sangat orang tahu dia tak baca Quran. Tak pandai baca Quran, tak malu. Mulia tuan-tuan dengan Quran ni, tak payah malu. Ustaz, saya CEO Ustaz. Nanti orang kata saya CEO tak berhenti baca Quran macam mana? Tak jadi hina, akan lagi mulia. Orang kata Allah, dia tu pangkat besar, tapi untuk belajar Al-Quran dia sanggup duduk. Ya Allah, orang akan bertambah respect. Selama ni ego je dalam hati tu, syaitan duk blur. Tak apalah, tu cerita Quran. Ni cerita remaja dulu. Kita tak mampu nak ajar sendiri, kita hantar dia kelas, cari guru, datang belajar. Moga-moga remaja yang ada dalam rumah kita, dalam keluarga kita, meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah. Ingat zaman kita remaja dulu, zaman mencari identiti. Nak tanya orang yang isap rokok,
Dia mula isap rokok umur 40 ke zaman remaja? Oh, ramai jawab zaman remaja tu. Isap lagi ke dah berhenti dah? Ha? Diam tandanya tak isap. Tapi yang isap, ada tak? Pernah jumpa tak orang isap rokok masa umur 40 baru isap? Ada tak? Oh, tu memang gila lah. Ustaz, saya isap rokok lepas penceng baru mula isap rokok. Kalau ada siapa pernah jumpa orang macam ni, tolong beritahu saya. Kalau tanya yang isap rokok, saya isap rokok dia kata 2 Ustaz. Saya isap rokok dia kata 4 Ustaz. Pada usia remaja. Saya pernah masuk pusat serenti tuan-tuan. Bukan saya tak dadah, masuk ceramah. Masuk. Bila duduk dengan dia orang, bukan majoriti, semua. Tak payahlah aku melampau sangat, semua majoriti yang isyak dadah bermula dengan rokok. Mula dengan rokok. Daripada rokok dia naik darjat, naik martabat, akhir sekali rokok dadah jadi edik. Tapi bila tanya yang bermula rokok itu siapa ajar awak, atuk ke nenek? Jawapan dia kawan. Bila? Masa zaman sekolah. Ada yang sekolah rendah, ada sekolah menengah. Remaja, usia yang sangat mencabar. Orang ada girlfriend, dia nak ada girlfriend. Orang ada boyfriend, dia nak ada boyfriend. Sebab itulah ayah yang berjaya, ayah yang boleh jadi boyfriend pada anak-anak dia. Mak yang berjaya, mak yang boleh jadi girlfriend pada anak-anak dia. Tu mak berjaya. Ada seorang budak perempuan dah nak convocation university, nak convo dah tahun akhir you, tak ada boyfriend. Orang lain kata pelik lah kau ni semua, nak convo dah tak ada boyfriend. Jadi pelik zaman sekarang. Dia ada seorang boyfriend, tunjuk gambar, rupanya ayahnya sendiri. Ayah dia sayang ke dia, ayah dia layan pergi makan, ayah dia WhatsApp tanya khabar belajar, ayah dia tanya assignment. Weekend ayah dia datang, ajak jom keluar pergi makan-makan, mak dengan adik-adik sekali. Dia ada masalah dia apa, abah ni ayah tu jadi boyfriend. Maksudnya si ayah mengisi hati anak-anak, tak ada orang lain. Masalahnya ayah terlalu sibuk, mak tak peduli, anak-anak mencari kekosongan, mengisi kekosongan. Macam mana nak meningkat usia dalam keadaan taat pada Allah? Dan kawan-kawan semua ada girlfriend, ada boyfriend. Aku pun nak jugalah. Dia sendiri pula ada masalah, dia tak tanya ayah, sebab tak friend dengan ayah dengan mak. Dia tanya kawan dia, ada orang hantar bunga lah kat saya, ada orang nak berkenalan dengan saya, macam mana Tanya kawan, dia tak tanya mak. Kawan kata okey ada boyfriend, boleh tolong top up. Dia belanja KFC. Sebab dia tak tanya mak, dia tanya kawan. Bahaya. Kalau tanya mak, mama, yang jenis mak yang girlfriend pada anak-anak, anak perempuan, mama lah kat college ni ada orang selalu miss call lah, ada suka ada hantar hadiah lah, dia kata nak berkenalan, nak cakap macam mana mama. Mak boleh nasihat bila mak tu friend pada anak-anak. Kalau buat kalau buat senyap je nanti lama-lama dia boring lah. Kalau jangan berkasar, jangan malukan dia, nanti dia khianat kat Kak Long buat tak tahu je, lama-lama dia akan boring lah tu. Mak boleh nasihat mak yang friend dengan anak-anak. Ada juga mak Kak Long, alah biasalah tu boyfriend. Mama dulu ada 5 boyfriend, tu abah yang ke-6 tau. Tu power pula mama. Tak payah ceritalah zaman jahiliah tu. Remaja yang meningkat usianya dalam keadaan taat. 2. Ada harapan ni remaja? Tak remaja dah? Tak apa. Tengok nombor 3. Lepas dah 2. Apa nombor 3? Saya rasa yang nombor 3 ni ramai kat sini, InsyaAllah ramai kat sini.
seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ni ramai ni tuan-tuan, kita semua ya Allah, jadikan hati-hati kita terikat dengan masjid-masjid-Mu ya Allah. Masjid ni dapat anugerah masjid terbaik, meriah, hidup, banyak program, kerana ramainya insan-insan yang hatinya terikat dengan masjid. Yang terikat itu, yang ada duit lebih dia beri duit, yang tak ada duit dia bagi tenaga, yang tak ada tenaga pun, tak ada duit, dia tolong mengimarahkan. InsyaAllah. Ini tak kira orang kaya ke miskin, tua ke muda ke lelaki ke perempuan, yang penting hatinya terikat dengan masjid. Boleh masuk golongan ni? Ada harapan? Siapa? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada hak tak berani nak angkat, tengok dulu orang angkat ke tak, baru aku angkat. Nak lah, nak tak? Nak masuk golongan ni tak? Nak. Nombor satu sekali tanda orang yang hatinya terikat dengan masjid, nombor satu tandanya rajin datang masjid. Oh, hati saya terikat dengan masjid. Bila awak pergi masjid? Saya pergi setiap kali hari Jumaat, masa khutbah kedua tu saya. Itu tak jadi. Dia orang terikat dengan masjid ni 3 hari, 2 hari dia tak datang masjid tu, dia rasa something wrong. Ada je benda tak komplit dalam hidup, punya tak pergi masjid. Hatinya terikat, dia rajin pergi masjid. Pantang dengar masjid ada nak buat apa, nak renovate, keluar duit kalau ada duit. Tak ada duit, datang tolong. Tak ada ruang nak tolong, ustaz, kontraktor buat, dia tolong cari derma untuk masjid, dia tak ada duit. Bagi flyers, hantar, ambil gambar, lepas tu forward kat grup-grup kawan-kawan, masjid kat tempat aku nak baiki ya, siapa boleh sumbang, cari adik-beradik. Dah dia tak ada duit, dia tolong cari untuk masjid. Isyak dah? Isyak pula dah. Boleh kita sambung? Boleh? Boleh sambung sikit pencinta masjid, orang yang cinta masjid. Dan biarlah jadikan tabiat kita, wahai pencinta masjid, kalau duduk dalam kuliah, dalam apa ni, ramai lagi tak buat ni sekarang. Niat iktikaf, ramai tu baru nak niat, Allah tak ingat. Cepat-cepat dah, usolli. Tak payah usolli lah, tak payah bahasa Arab susah-susah, bahasa Melayu je saja. Aku iktikaf dalam masjid ni 2 rakaat, tak payah 2 rakaat aja. Aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala, dapat pahala dah. Orang yang hati dia terikat dengan masjid, benda ni automatically jiwa dia. Ramai hak baru niat tu, ustaz saya kentut dah ni, boleh niat tak? Niat je lah iktikaf kerana Allah. Orang yang hati dia sangat alert. Bila nak masuk masjid itu, dia break sekejap, make sure kaki kanan. Nak keluar, depan pintu break sekejap, keluar kaki kiri. Dia sunnah masjid. Dia tengok kat tempat ambil semayang, dia ambil semayang ada paip tak tutup rapat, dia pergi tutup. Sense of belonging, dia rasa sayang ke masjid. Allah ni bazir duit masjid ni. Dia datang pas zuhur, pas semayang sunat, orang pun balik dah, sunat ba'diyah, dia doa panjang sikit, selesai nak balik, kipas depan tak tutup, dia pun pergi tutup. Bazir ni, elektrik masjid. Itu orang yang hati terikat dengan masjid tu. Itu dia tengok, ada satu tempat saya, alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi rezeki pada saya, rezeki peluang ke masjid ni, ke masjid ni, ke masjid ni, ke masjid ni, Johor, kadang-kadang Melaka, sini. Alhamdulillah, saya jumpa insan-insan yang hatinya terikat dengan masjid. Di masjid-masjid yang hidup ramai. Kadang-kadang saya jumpa orang yang jenis terikat dengan masjid ni, orang kaya. Duit dia tu macam anak angkat. Masjid nak jamuan, nak renovate, 3,000, berapa nak? 12,000, berapa nak? 1,000, anytime. Ini orang kaya. Ada saya jumpa orang kaya, ada saya jumpa anak muda.
Dia bukan orang kaya, tapi tanpa poster, tanpa banner, malam-malam kumpul budak muda buat futsal, orang muda. Tapi dia ni kau dengar masjid cepat je dia. Anak muda. Ada yang saya jumpa dia bukan orang kaya, tapi dia ni rajin. Rumput panjang sikit kat masjid, dia cari mesin, dia pergi mesin rumput. Lalang. Dia bukan orang kaya. Dia tak dapat upah, dia sendiri mesin rumput. Ada yang saya jumpa makcik. Makcik ni beromo dah, tapi dengan masjid, kalau masjid buat program, dia masak, potong bawang, potong sayur. Lepas potong bawang tu nak boleh bangun sakit lutut. Duk jatuh balik kadang-kadang. Tapi dia dengan masjid, ya Allah, dengan sakit lutut dia nak naik tangga masjid tu 3 kali berhenti tarik nafas. Tapi dengan masjid tak banyak pun duit ada, tak lepas beri RM1 dan dia tak ada duit, tapi nak beri juga RM1. Nilai yang sangat besar di sisi Allah. Ada orang yang macam hati terikat dengan masjid. Dan moga-moga kita yang ada dalam masjid kita sekarang, dan kalau ada yang sedang tengok live pun, moga-moga Allah Ta'ala jadikan hati kita, ahli keluarga kita, hati-hati yang terikat dengan masjid. Saya pernah bawa seorang ulama dari Yaman. Saya terjemah dia punya ceramah Terengganu, Kelantan, Selangor. Tiap kali jumpa masjid, dia nak singgah sekejap. Dia masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ada kalau lalu tempat ada masjid, jap-jap aku nak masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tu dah orang malu kita. Saya kata, Syekh, sebab apa sampai singgah? Dia kata, inilah yang akan menjadi saksi-saksi di hadapan Allah di hari akhirat nanti, bahawa aku pernah sujud kepada Allah di tempatnya. Allah, kita singgah juga masjid, singgah berak, singgah kecing, ya. Tak apalah, tak salah nak singgah tandas masjid, tak salah. Paling kurang masuklah duit RM10 dalam tabung. Allah Akbar. Tak salah nak singgah buang air dah kita dalam perjalanan. Ada harapan tak golongan nombor 3 ni? InsyaAllah ada. Yang keempat, 2 insan yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Cuba bayang sekejap dalam hidup kita ni, berapa orang kita ada kawan macam ni, yang kita rasa memang kita sayang pada dia kerana Allah. Tak ada apa-apa kepentingan. Bukan sebab dia suka belanja, bukan sebab ayah dia ketua pengarah, bukan sebab suami dia orang berpangkat, senang kabel, tak. Tapi kita sayang dia kerana Allah. Dan ciri yang paling utama orang yang berkasih sayang kerana Allah, ciri yang paling utama, saling memberi dan menerima nasihat. Ada tak tuan-tuan? Orang Arab kata, ata'abbad lillah bihubbihi, I'm worshipping Allah by loving Him. Kita sahabat dengan dia ni, kita feel ini satu ibadah pada Allah, berkasih sayang kerana Allah. Bila datang kuliah subuh, dia tak ada kat kuliah, balik kuliah WhatsApp, Ji, kenapa tak ada kuliah subuh pagi ni, tak sihat ke? Tengok orang berkasih sayang kerana Allah. Tanya khabar, apa tak datang. Sama-sama datang kuliah, sahabat dia tidur, dia urut baru bagi gula-gula. Tak pun dia tengok tidur lagi sahabat, dia pun tidur juga sebab sayangnya sahabat, dia pun tidur sekali sebelah. Berkasih sayang kerana Allah, nombor 1, dia akan rasa, dia saling memberi dan menerima nasihat. Dia kadang-kadang kita dalam bersahabat ni, tuan-tuan, kita ada sahabat kita, mungkin kita ni Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, kaya lebih, pangkat lebih. Sahabat kita tu level macam biasa, tapi ada kalanya dia nasihat kat kita, kita tahu dia nasihat bukan dengki, dia nasihat kerana sayang pada kita. Dan ada kalanya orang bila dah kaya, dah pangkat besar, dia dah mula lupa sahabat yang sayang pada dia kerana Allah. Kau sebut tu, kau cemburu kat aku, dia hilang lah. Siapa-siapa yang ada sahabat yang dia tahu dia sayang pada sahabat dia kerana Allah,
yang dia tahu sahabat tu sayang pada dia kerana Allah, jagalah sahabat macam ini. Anugerah Allah, anugerah Allah, berkasih sayang kerana Allah. Dan ini kelebihan. Bahkan tuan-tuan, sunat kita beritahu, kita sunat, disunatkan beritahu pada orang yang kita sayang kerana Allah, sunat beritahu. Sebab ada seorang pemuda, dia pergi ziarah sahabat dia. Rasulullah tanya, kenapa kau ziarah? Dia kata, aku sayang pada dia kerana Allah. Rasulullah tanya, a'lam tahu? Kau beritahu tak kat dia kau sayang kat dia? Tak. Rasulullah kata, beritahu dia. Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Apabila seseorang menyayangi saudaranya kerana Allah, beritahulah dia. Segarlah ustaz, takkan saya nak kerja Haji, I love you. Sebut dalam WhatsApp, Kak, sejak saya baik dengan akak ni, saya jadi lebih bersemangat nak pergi masjid, Kak. Kak banyak nasihat saya, terima kasih sangat. Dulu saya ada masalah, bila ada masalah saya macam pening, kosong, nak bunuh diri. Tapi sejak saya rapat dengan akak ni, Kak, ada juga masalah dalam hidup, tapi saya jadi tenang bila dengar nasihat akak. Akak ingatkan saya balik, saya sayang ke akak kerana Allah. Ni gitu. Muslimat sama muslimat lah. Kita orang lelaki sama-sama kita. Jangan pula orang lelaki pergi kat isteri jiran, saya sayang pada puan kerana Allah. Tu balah lah orang. Dia tanda. Dan budak-budak muda sekarang ada hak macam tu. Dia bercinta, I love you kerana Allah, til jannah. Til jannah. Dua pagi tu duk WhatsApp, geprank. Malam ni kita tahajud je. No. Orang yang berkasih sayang kerana Allah tak ada unsur dosa dan maksiat. Kalau betul sayang kerana Allah, kahwin cepat-cepat, ajak kahwin. Kahwin macam mana ustaz? Baru matrikulasi. Tak payah ceritalah sayang pada Allah kalau matrikulasi. Itu syaitan masuk buat maksiat. Ustaz cakap senang lah ustaz. Ustaz tak faham orang muda sekarang. Saya bukan nak cerita orang muda, nak cerita prinsip. Cerita orang muda kita bincang bab syabat tadi. Kasih sayang kerana Allah mesti jauh daripada maksiat. Dia kasih sayang kerana Allah, bersahabat, sama-sama pergi pecah rumah orang, bersahabat. Sama-sama pergi rompok bank, tu tak jadi. Dua. Ini golongan keempat. Ada tuan-tuan sini. Dalam hidup tuan-tuan, ibu-ibu, ada tak orang yang kita sayang kerana Allah? Ada tak? Ni tak masuklah sayang pada suami, sayang pada isteri. Itu memang kita kena sayang pada Allah. Tapi hak cerita dapat golongan ni kalau kita sama-sama orang lelaki, orang perempuan sama-sama dia. Ni saya yakin yang ada dalam masjid sekarang, orang lelaki ke orang perempuan ke, masih ada yang tak kenal, tak tahu nama, betul tak? Nama belakang sana, ada tak yang tak tahu nama? Tak tahu pun, kalau tak tahu pun rupanya satu negeri lah, sama-sama orang Teluk Intan. Amal lah, kita berkenalan, bertaaruf lah. Kalau kita duduk masjid ni, kena buat sekali, nampak gaya. Tak apalah, masa tak sesuai. Berkenalan, bersahabat. Kita pergi umrah sekali ustaz. Ni ya sahabat-sahabat yang kita jumpa berkasih sayang kerana Allah ni, jumpa di masjid. Kadang-kadang pergi umrah, duduk sebilik 2 minggu, jadi rapat, baik, siap jadi besan. Alhamdulillah. Pak, nombor 5. Nombor 5. Apa nombor 5 tadi? Seorang pemuda yang digoda berzina oleh perempuan yang cantik lagi berpangkat. Nabi sebut spek tu, spek. Lalu dia kata, aku takut pada Allah. Nabi sebut awak kena goda orang muda. Pernah kena goda? Pernah tak? Pernah? Tak nak jawab. Ayanda kita, ayanda yang pakai serban, pernah kena goda tak? Pernah tak? Pernah. Pernah Lepas tu macam mana? Bagi nombor WhatsApp ke apa? Ustaz jangan tanya kat sini lah ustaz, PM tepi ustaz.
Ustaz saya, Ustaz sebut bab kena goda tu, pernah lah kena goda dan saya tewas Ustaz, macam mana, tapi saya bertaubat dah sekarang. Alhamdulillah bertaubat, besar pahala bertaubat, tapi tak dapat masuk grup ni sebab dia kalah masa kena goda. Tapi taubat dia tu diterima oleh Allah, insya-Allah. Taubat yang nasuha. Tak ya, lepas tu jangan duk cerita ke orang, aku dulu pernah juga. Jangan cerita perkara tu. Allah dah tutup aib kita, jangan kita buka. Tapi yang hebat ni, Nabi sebut orang muda. Tadi saya kata dah tadi kan, Nabi sebut orang muda. Sebab kalau orang tua ni dia banyak kena fikir pula, cik manis lagi, nak tokat ali lagi, tokat abu lagi nak cari. Payah, telur separuh masak, kulit-kulit sekali telan tak boleh juga. Sekarang ni orang muda, nafsu syahwat orang muda. Yang goda tu pula cantik lagi berpangkat, cantik merangsang syahwat, berpangkat keselamatan, kantor apa-apa dia boleh cover lain, cukup spek. Yang sepatutnya dia terima godaan, tapi dia kata inni akhafullah, aku takut pada Allah. Aku takut pada Allah. Ya Allah, ini godaan. Ada orang perempuan cantik tapi tak ada pangkat besar. Ada orang perempuan pangkat besar tapi tak comel, habis duit beribu dah nak buat rambut gitu gini, tak comel, uduh juga nampak. Pakai mahal-mahal, habis duit orang dia ambil, tak comel juga. Berpangkat tak comel. Ini Nabi combine dulu, cantik dan berpangkat. Tapi dia kata aku takut pada Allah. Ya, orang muda pula. Ingat zaman muda dulu, outstation. Saya kadang-kadang kena keadaan-keadaan macam ni. Kita pergi program, pergi budak-budak muda. Allah, tak maaf lah, kadang-kadang orang perempuan kita segan. Makcik, ustaz rasa macam anak sendiri. Bila pula aku jadi anak dia? Jangan. Kalau sayang kat ustaz, tolong doa biar ustaz sihat, biar ustaz boleh beramal dengan ilmu dia. Kau tak boleh nak bergambar, boleh, tapi jangan buat macam anak sendiri, kejut kita lari. Tu hak makcik, hak anak makcik pula, ustaz nak selfie. Saya kata tak boleh, saya ni isteri saya marah, saya takut ke bini. Boleh nak ambil, kita ambil ramai-ramai. Kita jenis takut ke bini. Jangan. Tak salah nak bergambar ke, tak apa, tapi biarlah, janganlah buat rapat sangat. Takut kita. Kita pula jenis tak mandi lagi, takut bau busuk orang baru pula. Jangan datang dekat sangat. Jadi perkara macam ni memang, cumanya alhamdulillah ada juga kebaikan. Anak-anak muda masyarakat, dia orang berminat nak bergambar dengan ustaz-ustaz, dengan Ustaz Azhar, dengan ustaz ni, alhamdulillah bagus. Lebih baik daripada dia bergambar dengan yang tak elok. Kan? Kau kata alhamdulillah, tak salah, bukan saya kata salah, tapi behave sikit lah. Kadang-kadang kita tengah berjalan dengan isteri, dia siap bagi telefon kat isteri, suruh isteri kita ambil gambar. Dia tu orang perempuan muda, kata tak boleh, kata ni isteri saya, dia kena ada sekali. Ya Allah Akbar. Tak salah, tapi jagalah. Perkara macam ni, kalau golongan yang kelima ni akan diketuai oleh seorang Nabi di hari akhirat nanti, yang pernah digoda, lalu ia berkata ma'adzallah. Nabi apa? Kena goda ni, Yusuf alaihi salam. Siapa-siapa yang pernah kena goda, teringat balik zaman muda, zaman bekerja, pergi outstation dulu, ingat balik, oh ustaz, saya tak sebut yang ni aku takut pada Allah, tapi saya ni lari ustaz sebab saya takut dosa, saya tak sebut. Saya boleh tak masuk dalam grup ni? InsyaAllah dia tergolong di kalangan yang ini. Ustaz masa tu sebab saya tak belajar lagi hadis ni, dia kata aku takut pada Allah, saya taklah jawab kat perempuan tu aku takut pada Allah, saya cuma lari ustaz, saya letak telefon. Saya dapat tak masuk golongan ni? Dapat insya-Allah. 5. Nombor 6 ni pun ramai yang berpeluang nak dapat naungan Allah dengan tiket yang ke-6 ni. Apa dia? Golongan apa?
Dan saya pun yakin ramai calon-calonnya berada di hadapan saya, insya-Allah. Insya-Allah. Seorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tak tersedar, tangan kanan bagi. Alhamdulillah. Tahniah pada yang membuka akaun akhirat di masjid ni. Ada yang bagi sumbangan tetap, ada yang masuk tabung, ada yang jenis sponsor barang. Allahu Akbar. Yang nombor 6 ni ada tak Nabi sebut banyak atau sedikit sedekahnya? Ada tak? Ada tak? Nabi tak sebut banyak atau sedikit. Nabi kata orang tu sedekah, sembunyi sedekah, tangan kiri tak sedar, tangan kanan bagi. Itu yang Nabi sebut. Maka semua ada peluang. Kat satu masjid tu ada tabung jalan. Seorang pakcik tu dia nak letak duit tabung, ikhlasnya dia tutup ni. Tutup. Ting lah, duit siling patut boleh tutup lah. Bunyi. Tak apalah cik, duit siling pun. Ikhlas tu besar nilai di sisi Allah. Sedekah. Sedekah. Ada seorang guru sebut cara kita nak faham dalam bab sedekah lah terutamanya, nak faham ikhlas ni. Cuma kalau saya nak sebut ni takut orang marah. Tapi perumpamaan yang sangat menarik untuk kita faham ikhlas terutamanya bab sedekah ni. Boleh ke saya nak sebut dalam masjid ni? Saya takut orang marah je, kotor sikit. Tapi boleh faham. Tak payah sebutlah. Yang pentingnya ikhlas gitulah. Kita sebut untuk ilmu, boleh sebut. Ibu-ibu marah tak kalau saya sebut? Gini cara beramal untuk betul-betul ikhlas. Tuan-tuan pernah buang air besar tak? Begok. Itulah amalan. Cara ikhlasnya gini, bila kita dah buang, jangan duduk tengok selfie, cerita kat orang, hari ni panjang, hari ni berketul, hari ni cair. Maksudnya apa? Buang, lupakan. Kita sedekah masuk duit RM10 dalam tabung, jangan duk kira RM10, 2 hari lepas RM50 dah. Jangan. Macam orang berak, jangan kita duk tengok tahi tu. Ada tak orang yang jadi selfie? Ataupun dia lepas buang air besar, dia tengok, hari ni gini. Lepas tu dia keluar tandas, dia cerita kat orang pula, saya berak hari ni panjang sikit. Tu saya kata minta maaf lah. Tapi contoh yang paling power bab ikhlas gitu lah. Maksudnya apa? Lupakan. Sedekah ataupun amal soleh yang kita buat, lupakan. Syaitan dia akan ganggu. Masjid baru ni minta dah derma anak yatim ni, minta pula derma ibu tunggal. Hari tu bagi dah RM10. Minta pula. Mana renoy asyik minta. Maksudnya lupakan. Kan pernah tak kita? 2 hari lepas berak dah, hari ni nak kena berak pula. Baru ni tak payah cerita hal buang tu. Minta maaf. Agak kotor sikit, tapi boleh faham tak maksud ikhlas ni? Mana keedahnya? Jangan duduk tengok, jangan duduk kira, jangan duduk kaji hak kita buat. Allah ustaz, kan sedekah tu amal soleh. Apa ustaz kiyah dengan tahi? Nak suruh senang faham. Ataupun ringan sikit lah, nak cerita amalan ikhlas. Macam tuan-tuan sedang dengar kuliah ni, nak contoh amalan yang ikhlas, tuan-tuan terkentut. Biasa kalau kentut, orang tak? Beritahu tak? Walaupun ada kesan dia, ada aroma bau, ada terkentut saya tu. Dah, orang sembunyi kan. Dia cuma buat macam baiki-baiki baju, pun dia kentut tak? Orang ada bau, kita rahsiakan. Tak ada orang mengaku. Ada tenangnya berdoa pada saat ini, cik. Zikir pada 3 pagi sebelum subuh ini amatlah khusyuk. Dan nak apa cerita kat orang? Atau kita kata ketuk dengan begok.
minta maaf lah. Dia contoh pelik sikit. Kalau yang marah tu saya minta maaf lah. Habis nak beritahunya contoh, nak faham cara beramal yang ikhlas gitulah. Kita tak nak orang tahu, walaupun kesan ni ada, tak cerita kat orang. Ya. Ni duk cerita kat orang, awak buat korban berapa bahagian. Saya tak banyak lah tahun ni, bisnes pun tak berapa tu sangat. Saya buat 2 ekor lembu je. Cik, ayat warak nak cerita kat orang. Saya tak banyak, berak semelik je hari ni. Mana ada kau cerita. Tak maaf lah, tapi agak mudah faham. Yang terakhir, insya-Allah saya rasa yang ketujuh, yang keenam ni ramai orang berpeluang. Sebab Nabi tak sebut sedekah banyak ataupun sedikit, sembunyikan, tak cerita kat orang. Saya nak showkan satu benda, tapi yang ni tiba-tiba teringat. Saya harap tidak menimbulkan fitnah lah. Dan yang dengar tolong dengar penuh. Kalau tengok live Facebook ni, tolong jangan potong separuh-separuh. Bimbang juga ni. Tapi saya nak cadang satu benda. Tapi cadangan saya ni jangan buat hari ni, buat hari-hari selepas ni dan seterusnya. Ya, tolong jangan silap faham. Ramai orang bersaksi ni. Saya bimbang juga nak bagi cadangan ni, takut orang silap faham. Tak apalah, tapi saya nak wujudkan, kalau boleh wujudkan di sini. Saya selalu juga mendapat undangan ceramah di Singapura, ceramah di masjid-masjid di Singapura. Dan masyarakat di Singapura, minta maaf ni, jangan amal hari ni. Amal bermula Zuhur ke atas, esok lusa tak apa nak amal. Saya bukan nak suruh amal hari ni. Kalau nak amal pun tak apa, tapi bukan nak suruh. Dan tolong jangan silap faham. Minta maaf. Di Singapura, lepas kuliah subuh, lepas kuliah duha, lepas forum, dia orang akan bersalam dengan ustaz. Dan yang bersalam tu ada duit di tangan, dia akan bagi $2, ada yang $5, ada yang $10, ada yang $50. Sampai kita ni bila pergi ceramah malu. Salam, ada duit. Minta maaf saya cakap. Jadi sampai poket tu kadang tak banyak pun, $2 ni kita dalam RM5. $2, ada 10, ada juga yang 50. Sampai saya kat menganjur, saya kata, kenapa ni? Kenapa kita malu sekarang? Dia kata, Ustaz tolong jangan tolak. Kalau tolak dia orang akan berasa hati. Kita pun, kenapa ni? Terima kasihlah. Kenapa ni? Terima kasihlah. Seronok juga orang bagi piti. Boleh bawa bagi gula-gula coklat kat anak-anak balik. Ya. Tapi saya nak bagi tahunya, bukan saya seorang. Memang budaya dia. Mana-mana ustaz yang datang kuliah ceramah, dia rasa seronok dengan majlis ilmu, dia dapat ilmu dan dia rasa ni pahala. Tak payah sebut sedekah ke apa dia, sampai kita malu tau. Kata Allah. Jadi kita segar lepas kuliah tu kembang poket. Tak banyak pun. Dan $2, $5 masing-masing lah. Kita pun balik, kita pun tengok lah. Tengok sekeping $50. Kalau juga. Saya nak syorkan, tuan-tuan boleh buat masjid kita ni banyak kuliah. Banyak boleh. Siapa nak amal-amal lah. Ada ustaz datang dari Kelantan. Malam ni ustaz ada datang dari Pulau Pinang. Betul lah, masjid bagi sagu hati kat dia orang, tiket flight apa semua. Tapi kita jangan fikir ustaz tu, fikir kita. Allah. Dan di Malaysia ni ada antara tempat yang hidup benda ni, Masjid Udar JB Johor Bahru. Mungkin orang Singapura ada duduk biasa berulang alik. Saya terfikir aku ni bagus kalau nak sebut benda-benda ni kat masjid di Selangor supaya hidup juga budaya macam ni. Ustaz-ustaz pun jadi seronok, kita pun seronok memberi yang terima. Tapi saya takut dan bimbang. Takut benda ni jadi fitnah. Ustaz nak duit orang. Tak, saya ada duit banyak lagi. Banyak, saya duduk meniaga madu, meniaga apa sodak, jual buku. Adalah duit, taklah banyak, tapi ada duit. Tapi sebab tu saya kata, tuan-tuan wujudkan budaya ni. Biar masjid khairiyah ni ada satu lagi sifat seronok. Ya, ustaz pun manusia. Bila yang datang dari jauh, bayangkan dari Pulau Pinang, saya duduk sini je, saya halam ni je. Ustaz-ustaz yang datang dari Kelantan, dari Terengganu, dari Penang, Allah, tuan-tuan bagi duit. Ustaz, gula-gula untuk anak-anak. Tapi jangan sebut lah gitu, beri je.
Kalau sebut itu susah pula dia nanti berkilo gila-gila nak balik. Aku jadi macam ada seorang makcik tu jumpa kat Mekah. Lepas sembahyang subuh dari Masjidil Haram balik hotel, beli aiskrim, makan aiskrim. Nak turun Zuhur ke masjid, makan aiskrim. Balik Zuhur aiskrim. Dia asar aiskrim, petang aiskrim. Cik, sedap ke aiskrim Mekah ni? Biasa je. Makcik suka aiskrim ke? Biasa taklah sangat. Dah kenapa makcik pagi petang siang malam beli aiskrim? Dah masa nak turun umrah baru ni, ada orang bagi duit 200. Dia pesan buat makan aiskrim kat Mekah. Allah siang kat makcik tu. Ada kawan-kawan nak pergi Mekah masjid tak payah sebut makan aiskrim gula-gula. Bagi je kata buat belanja. Nak sebut belanja Mekah okey lagi. Cik ambil ni buat belanja Mekah. Okey lah. Asal suruh lah beli aiskrim. Siang makcik. Habis dah cabut longgar gigi palsu dia duk makan aiskrim tiap-tiap hari. Ya. Tak, saya minta maaf tadi yang saya kata yang contoh orang Singapura tadi tu ustaz-ustaz. Terutamanya tuan-tuan, ustaz-ustaz kita yang datang dari jauh. Datang dari Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu nak berkongsi ilmu. Seronok dia orang. Dan jangan rasa malu. Allah, aku ada RM5 je dalam poket. Jangan. Aku bukan nak suruh ustaz tu bagi ganjaran kat aku. Bukan nak tunjuk kat orang, tapi aku nak kongsi rezeki. Ya. Subhanallah. Minta maaf, tolong jangan silap faham ni. Saya minta maaf, saya takut. Tolong jangan ada yang kad-kad ni. Kalau sekarang ni zaman viral kad, ustaz nak duit, letih aku. Kan? Tak apalah, tuan-tuan pun bersaksi ramai. Wujudkan environment, memberi Allah. Dan kita bukan ustaz sajalah. Tuan-tuan isi minyak kat Petropam, tengok saudara orang kita ke Bangladesh, orang Indonesia cari rezeki dari jauh. Allah, isi minyak 95 ringgit. Lebih RM5 sekali-sekala bagilah kat dia. Ya Allah, nikmat. Kita isi minyak 95 ringgit. 3 hari sekali isi minyak. Maknanya banyak travel, duit kita banyak. RM5 bagi kat dia apalah sangat. Tapi bagi dia yang menerima besar, tuan-tuan. Ada kadang dia tolong isi minyak, bagi sikit. Dan orang perempuan, tengoklah jangan sampai menimbulkan fitnah. Ya, kalau bagi duit kat Bangla, kakak manis, terima kasihlah kakak manis. Ada nombor handphone tak? Tu jangan menyakit pula. Ya, kakak manis. Tapi maksud saya kita nak membudayakan memberi. Mati tak lama dah kita ni. Berapa tahun lagi boleh hidup. Kan? Rezeki Allah bagi banyak. Beri kat tadi khusus untuk masjid. Yang ni cerita bab sedekah. Berilah pada siapa-siapa pun. Yang ketujuh, golongan yang mengingati Allah dikala bersendirian lalu menitiskan air mata. Dia ingat dosa dia. Dia ingat banyaknya nikmat Allah beri kat dia. Ingat banyak nikmat Allah beri kat dia. Kurangnya dia bersyukur. Income dia 300,000 sebulan, sedekah RM10, RM50, malu kat Allah lah. Income RM100,000 sebulan. Banyak enggak ustaz, macam tak logik je. Ada. Income belah ribu sebulan, sedekah RM10, malulah kat Allah. Istilah tu malu kat Allah. Dalam kau lepas pencen itu, lepas VSN ada 400,000, sedekah RM5, malulah kat Allah. Ya. Ini manusia duduk, dia ingat banyak lagi dosa dia. Allah, anak aku dah besar, kelas pergi sekolah, aku semangat, aku gerak dia, subuh aku tak kejutkan dia. Rasa bersalah, menitiskan air mata, duduk bersendirian, menitiskan air mata. Banyaknya aku tipu isteri aku sendiri. Isteri percaya aku tipu. Isteri tanya, ada kat mana? Aku cakap ada kat masjid. Aku duduk tengok Gusti kat kedai mamak. Rasa bersalah kat isteri. Ada tak rasa bersalah tipu isteri? Rasa bersalah tak? Tak rasa bersalah? Kalau hangguk tu macam pernah tipu kan. Kalau healing tu sama ada tak rasa bersalah ataupun tak pernah tipu.
Tolong buat air. Abang buatlah sendiri, letih ni. Rasa bersalah. Permintaan suami, aku banyak songeng, aku banyak alasan pada suamiku, aku tinggikan. Dia rasa bersalah. Menitiskan air mata kerana Allah. Ustaz, saya menitis air mata juga. Mak saya meninggal, anak saya meninggal. Itu bukan masuk ni. Itu nangis sedih. Suami meninggal, sedih. Perempuan sedih tak kalau suami meninggal? Ibu-ibu, kalau suami meninggal sedih tak? Macam tak berapa sedih. Biarlah mati dah, letih dah tu. Kita tanya orang lelaki je Orang lelaki kalau isteri meninggal sedih tak? Tengok orang lelaki setia, sedih belaka, tapi senyum semua. Aku pelik juga tak apalah. Itu sedih naturally manusia. Yang ni kita kata sedih kerana Allah, ingat dosa pahala. Ini 7 golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janji dapat naungan. Ceklah. Kalau kita ada 2, 3, develop. Moga-moga kita bersama dengan grup ni mendapat teduhan. Dikala orang berpeluh kaki, lutut, pinggang, kita mendapat grandstand, jadi VIP Allah. Boleh? InsyaAllah. Saya rasa sekadar itulah sedikit tazkirah. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada sebahagian daripada jemaah masjid ni, yang saya setiap kali datang saya duduk bawa madu, habatus sauda, zaitun tu. Ramai di dalam masjid ni yang amal, yang duduk repeat order, kita post ke rumah, alhamdulillah. Dan ada yang bagi feedback, yang WhatsApp kat saya pun pesan, bawa madu ustaz, nak datang. Jadi saya bawa madu. Isteri pertama saya tak bawa, saya bawa madu saja. Dan alhamdulillah ada yang komplain, ada yang share, ustaz, anak perempuan saya lepas amal habatus sauda tu sekarang kalau period, alhamdulillah dah tak ada sesunguk dah. Belum ni selalu kena sesunguk. Kalau uzur, kalau period, sekarang duduk amal habatus sauda tu tak ada sesunguk dah, alhamdulillah. Ada encik tu kata saya duduk sakit lutut dah okey dah sikit ustaz, nak duduk dapur, nak semayang, alhamdulillah. Terima kasih yang bagi feedback. Cuma ada juga yang komplain mahal sangat madu. Jadi baru-baru ni kami cuba rancang, kita buat packing kecil sikit. Kita buat madu 250 gram, habatus sauda kapsul, zaitun 60 kapsul. Kita buat pack kecil. Kita jual RM140. Cuma awal ni kita buat promosi awal ni, baru launch baru ni, kita jual RM120 sahaja. Harga dia RM140. Sebagai dengan niat dan tujuan nak suruh orang berpeluang untuk amal makanan-makanan sunnah ni. Dan yang paling banyak saya dapat feedback madu yang berkait dengan anak ataupun cucu yang masalah kahak banyak. Kahak, gerong-gerong pakai nebulizer. Dia kata bagi madu kat baby isyak, batuk-batuk, muntah keluar lendir. Itu yang sangat banyak lah berkait. Dan saya ucap terima kasih pada yang pesan tu. Bolehlah kalau ada yang nak tengok, boleh biasa kat luar sana. Kalau ada yang nak beli buku ni pun ada, saya bawa sikit lagi. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.